Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil. Kerana rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa memberi nikmat kepada kita semua daripada dulu sampai sekarang. Allah Subhanahu wa taala Maha baik, Maha pemurah, Maha penyayang. Tanpa rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kita takkan dapat apa-apa nikmat pun dalam dunia ni. Segala apa kita nampak semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang Allah Subhanahu wa taala sayangi, Ahmad Aish, Sidi Oraza, Masya Allah, dari Kelantan, Nur Kasih, Muhammad Mahathir, Fatimah Aziz, Zuhizam, Official Jana, Cucu ni Abu, Hajar Rahman, nama Kuatan, Ana Jalaluddin, Precious Spa, Harlina, Salina. Masya Allah, ramai pada Kelantan ni. Doakan, saya pun ada niat ni dalam minggu ni mungkin nak ke Kuantan. Mungkin ada Kuantan, lepas tu Muazzam Shah, Ibam, lepas tu mungkin akan datang ke Kelantan. Ada saya dapat yang report-report bagai-bagai. Jadi insya-Allah saya akan ke sana. Jadi tuan-puan doakan ya, doakan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam hidup kita ini, masya-Allah, hidup kita ini kita cuma nak satu. Apa dia? Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma nak kasih sayang Allah. Kalau Allah SWT sayang pada kita, kita dapat segala-galanya. Kalau Allah SWT murka pada kita, kita hilang segala-galanya. Jadi semua kita nampak ni, semua daripada Allah. Kita nampak semua segala-galanya daripada Allah SWT. Ada seorang sahabat, bila daripada dulu, ada seorang sahabat, dia ada masalah hutang, Abu Umamah radhiyallahu anhu. Hidup dia sangat sempit, dan dia tak keluar masjid. Nabi SAW tanya, "Hey Abu Umamah, kenapa kamu duduk sini dan kamu tak bergerak-gerak pada tadi? Kamu duduk sini." Dia beritahu, "Ya Rasulullah, saya ada hutang banyak. Jadi saya malu nak jumpa orang." Jika saya malu nak jumpa orang, saya jadi malu nak jumpa orang. Nabi SAW ajar Abu Umamah radhiyallahu anhu doa, baca pagi dan petang. "Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal azzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubn wal bukh, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal azzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubn wal bukh, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal." Abu Umamah baca, tak lama Allah SWT beri jalan, masalah hutang dia selesai. Allahu Akbar. Jadi kita punya masalah ni datang daripada Allah, dan yang hilangkan masalah ni pun ialah Allah SWT. Bila dikehendaki, dia berdatangkan ujian, dan dengan kehendak Allah, ujian tu boleh hilang. Jadi semua perkara dalam dunia, dalam genggaman Allah. Dunia akhirat ni dia yang punya. Dia beri bahagia, tak ada siapa boleh tahan. Kalau Allah tahan bahagia, tak ada siapa boleh beri. Walau memiliki isteri yang cantik, walau memiliki suami yang handsome, walaupun diri sihat, berharta, berduit, banyak duit, dapat apa yang kita nak, semua keinginan kita dapat. Tapi kalau Allah tak nak bagi bahagia, kita tetap tak bahagia. Bahagia ni di hati. Bila kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan bahagia ni dekat hati. Bila kita kenal Tuhan, kita kenal Allah, hati kita mesti bahagia. Walau siapa pun kita. Ada orang bila duit banyak dia bahagia. Bila tak ada duit dia rasa sedih, susah, dia rasa macam nak mati. Ada orang dapat apa yang dia nak, dia bahagia. Dia tak dapat apa yang dia nak, dia pun marah-marah. Tapi sebenarnya kita percaya tak ada yang boleh beri bahagia tu melainkan Allah, dan tak ada yang boleh beri hina dan mulia melainkan Allah Subhanahu taala. Jadi apa yang kita nak, tak ada siapa boleh beri melainkan Allah. Dia muliakan siapa dia nak muliakan, dia hina siapa dia nak hina. Dia semua dalam genggaman Allah Subhanahu taala. Dulu zaman Nabi SAW, ada satu orang lelaki sahabat Nabi, dia lain satu orang raja. Raja tadi hina sahabat tu, raja tu hina sahabat. Dihina sahabat tu. Ustaz saya cerita masa tu, dia kata apa? Dalam bahasa Urdunya, dia kata chalte un pecer, Nangge pau chal. Apa dia kata? Chalte chal.
Jalan, jalan, jalan. Calti, calti, cal. Calti un pecer. Unta jalan, kau jalan. Nangge, pau, cal. Tak ada selipar, kau jalan. Dia kena hina dengan satu orang besar. Satu hari Allah takdirkan hamba tadi dia pula jadi orang besar. Orang besar tadi jadi orang kecil. Dia malu tengok orang tadi dan dia rasa tak boleh buat apa-apa. Maka apa dia kata? Apa lelaki tadi kata? Lelaki tu kata, kami orang Islam tak membalas keburukan dengan keburukan. Kami orang Islam membalas keburukan dengan kebaikan. Manusia mengenal Tuhan, dia tak balas keburukan dengan keburukan. Bahkan dia membalas keburukan dengan kebaikan, dengan akhlak. Orang memutuskan silaturahim, kita memutuskannya. Dan kita memaafkan orang-orang yang pernah menzalimi kita. Bila kita buat begini, kita telah disayangi oleh Allah. Telah disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semakin disayangi oleh Allah. Untuk itu kita berusaha dalam dunia untuk hidup untuk Allah sayang. Makcik Kia, saya nak bahagia macam ustaz. Bahagia bantu orang. Macam mana ustaz, saya tak kaya, nak bahagia macam mana? Tolong biasa-biasa orang lain tak bahagia sangat. Jadi makcik Kia yang tanya soalan ni, bahagia ni di hati. Bila kita mengenal Allah. Untuk tolong orang bukan dengan duit yang banyak. Dengan doa pun pertolongan yang besar. Mendoakan orang lain. Tengok orang jahat, doa. Ya Allah, dia jahil, dia tak baik, beri dia hidayah. Tengok orang susah, ya Allah, saya kesian kat dia, mudahkan hidup dia. Selalu doa, ya Allah, jadikan saya matahari hidayah. Ya Allah, cuba tuan-tuan kata, ya Allah, jadikan saya matahari hidayah. Orang melihat saya, beri mereka bahagia, beri mereka dapat kenal Kau. Orang melihat tingkah laku saya, beri mereka bahagia, dapat mengenal Kau. Orang yang di mana saya berjalan di sisi saya, mana saja saya pergi, kampung, negeri, negara, jadikanlah saya asbab kebaikan. Wahai Allah, gunakanlah saya. Selalu doa diri kita menjadi asbab kebaikan untuk orang lain. Nabi SAW bersabda, yang terbaik di kalangan kamu ialah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia yang lain. Jadi mulakan beri manfaat ni pada keluarga kita, pada isteri, pada suami, anak-anak. Jangan pandang rendah sabda Nabi, walaupun membuat saudara kamu tersenyum. Satu orang anak kita senyum, buat dia bahagia, Allah sayang kita. Kita buat isteri kita tersenyum, bahagia, Allah sayang kita. Kita buat keluarga kita senyum, bahagia, Allah sayang kita. Jadi belajar membuat orang lain rasa bahagia, gembira. Belajar membuat semua orang dalam dunia rasa bahagia, rasa gembira. Nabi, salam Ustaz, dapat rahmat. Kak Ina, doakan Ustaz. Ramai komen ya. Yusrina, Zamri, Daus, Syarifah, Salawati dari Miri, Masya Allah. Miri belum pergi lagi. Doalah panjang sikit boleh pergi ke Sarawak, Sabah, semualah mana-mana dekat-dekat sini. Sarawak, Sabah, itu Malaysia, luar Malaysia pula, Singapura, Thailand, Indonesia. Nana, Putri, Masya Allah, Isyam, Nani, Jamil. Jadi tak ada yang boleh beri apa yang kita nak melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW sayang semua manusia. Nabi nak semua manusia bahagia, dan Nabi SAW nak semua manusia ni masuk syurga. Nabi tak gembira mana-mana orang sedih. Nabi tak gembira mana-mana orang susah. Hati Nabi nak semua manusia bahagia. Hati Nabi SAW nak manusia ni masuk syurga. Hong Kun Tan, Masya Allah. Hong Kun Tan, Ustaz wish you healthy and happy always. Masya Allah. Saya pun doakan Hong Kun Tan sentiasa healthy and happy always. Sentiasa gembira. Allah beri nikmat kekayaan yang banyak. Jadi bila kita rasa sayang pada manusia lain, nanti Allah SWT akan sangat sayang pada kita. Ada seorang sahabat Nabi nama Abdullah bin Ja'far. Abdullah bin Ja'far, dia tengok ada satu orang peniaga gula daripada luar datang berniaga. Sekali orang tu susah, dia berniaga-niaga tak laku. Apa dia buat? Dia beli gula orang tadi, kemudian dia ambil gula tu, dia sedekah pada orang miskin. Satu, dia bantu orang yang berniaga yang susah. Kedua, dia bantu orang-orang miskin. Bukan saja dia bantu peniaga yang susah, bahkan dia membantu beli tu dan bagi pada orang miskin. Dia siapkan hotel. Ada hotel kalau orang luar, dia bagi free. Dia bagi free untuk orang duduk. Allahu Akbar. Jadi dalam hidup ini, kita kena bercita-cita untuk niat bantu seramai orang untuk Allah sayang kita. Syikin, Yazid, Jelly, doa saya dapat peluk anak saya 3 tahun umur, Ustaz, dapat pulih seperti sedia kala. Amin. Moga Allah pulihkan anak puan. Masya Allah. Irin, thank you so much Ustaz, inspired by your kindness. Masya Allah. Rastam Rosli, Muhammad Hafiz Azizan, Azli. Ni abang Azli, Senario. Ni Facebook abang ya, Masya Allah.
Selalu tengok dulu kat TV je, Abang Azli, Rashid Rasta, ni pun penyanyi dulu-dulu ni, Masya Allah, hebat-hebat tak dulu jugalah. Sini-sini Hamzah, Masya Allah, Nurul Akmal, Fatin, Nur Elin, Muhammad Fahizal, Nini, Elina, Ros, Syah, Akbar. Masya Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kan bila dapat bantu atau tolong mana-mana orang, kita rasa bahagia. Baru ni saya pergi dekat satu tempat. Saya pergi kat satu tempat. Sebelum tu rupanya kakak tu dah mesej saya juga, tapi saya tak perasan, banyak sangat mesej. Tiba-tiba kakak tu komen, saya baru update status, kakak tu komen. Kakak tu duduk dekat Raub Pahang. Bila kakak tu komen duduk kat Raub, sekali saya tengok rumah dia macam pondok kecil. Baru lagi semalam kan, nampak macam pondok kecil. Saya pun dengan kawan-kawan kita daripada Negeri Sembilan, daripada yang kisah seorang abang yang ada rumah kat Kelang tapi terbengkalai lama kat situ, dia pun memang kerja kat situ. Dekat tanah mak yang rumah terbakar, dia buat kat situ apa? Pondok kecil. Tempoh PKP dia orang tak lepas pergi mana-mana. Tapi bila kita tengok gambar tu susah, kita kesian kan, anak-anak kecil. Saya terus pergi Negeri Sembilan. Alhamdulillah, ketua-ketua masyarakat Negeri Sembilan banyak bantu saya, dan dia orang beri sokongan, dan mereka sendiri telah ambil tanggungjawab yang banyak sebelum saya sampai lagi. Lepas tu saya terus pergi, saya memang niat kalau tak ada rumah, yang betul-betul susah tak ada rumah, saya niat nak bagi dia rumah. Segala puji bagi Allah. Mudah-mudahan kita, walau kita bagi sesuap nasi pun menyebabkan 1,5 kurma, dapat pahala orang yang berpuasa. Dia buka puasa dengan tamar, walaupun setengah tamar, kita dapat pahala yang besar. Ini pula sebiji tamar, ini kan pula 2 biji tamar, 2 biji kurma. Ini pula sepinggan nasi. Kalau kita dapat ikram mana-mana orang, walaupun siapkan air untuk orang berbuka, kita dapat pahala untuk orang berbuka. Walaupun mujahadah sikit bulan Ramadan ni, jalan jauh-jauh, rasa susah. Rasa susah. Jadi daripada Negeri Sembilan terus pergi ke Raub Pahang. Boleh tahan juga jalan kona-kona. Dalam perjalanan pergi tu jumpa polis, rela, Jepam apa semua tu. Dia orang nak ada satu tempat, kakak tu nangis-nangis peluk. Bukan peluk saya, peluk suami dia. Bukan peluk saya, peluk suami. Abang dia menangis. Ya Allah, jumpa ustaz kat sini. Suami dia pun bertugas juga jaga Roblox. Dia menangis. Dia pun menangis tak berhenti. Dia seronok. Ya Allah ustaz, macam mana boleh lalu jalan ni daripada Negeri Sembilan ke Raub, lalu jalan dalam. Sampai kat Raub, pergi cari kakak tu. Saya dah terlena dah, kawan saya drive. Sampai-sampai tengok rumah kakak tu, ada anak kecil comel. Kesian kakak tu. Saya pun bantu kakak tadi, segala puji bagi Allah. Saya kata kakak nak pindah, nak, dia kata. Saya terus carikan rumah. Susah juga cari rumah. Kawasan tu kawasan kurang rumah-rumah nak disewa. Kampung-kampung kan, ada kampung Chinese 4-5 kampung, ada pekan kecil orang Melayu kat situ. Jadi saya pun tanya survey-survey, ada kakak, ada seorang cikgu Chinese tadika, dia tolong cari rumah. Dia cari tak dapat jumpa, tak dapat rumah. Last sekali pergi kat taman wawasan dekat Raub. Apa wawasan gitulah. Ada satu orang kakak abang, saya tengok kat Facebook dan telefon, alam dah dapat sewa. Harga 600, dia bagi 500. Cantik rumah tu, rumah teres cantik. Rumah baru, cantik. Bila bawa kakak tadi sampai kat situ pindahkan, kakak tu terus menangis, terharu. Dulu dia kata, ustaz saya duduk dalam hutan, hari ni saya dapat duduk kat sini. Dalam sejarah hidup saya, dia kata ustaz dia pergi Pening, saya nampak gambar ustaz jumpa ayah saya. Saya OKU, ustaz tolong ayah saya dekat Pening masa pergi Pening. Saya memang keluarga semua susah ustaz, dia orang tahu saya tinggal macam ni. Jadi bila dia dapat je rumah tu, dia happy sangat. Allahu Akbar. Bila dia menangis, anak tidur lena, dia jadi ubat bagi hati saya. Tuan-puan sekalian, syukur pada Allah. Saya bila berlaku COVID-19 ni daripada mula, saya rasa resah, saya rasa takut pada Allah, dan saya rasa risau. Saya tak tahu apa yang jadi sebenarnya. Saya rasa dunia berbeza, dan saya pun banyak mendengar ceramah-ceramah. Bila jadi COVID-19 ni, saya terfikir apa sebenarnya yang terjadi. Banyak orang baik-baik yang kena positif. Ada kawan-kawan saya yang meninggal, ada yang dekat ICU, doktor-doktor, nurse-nurse, polis, kawan-kawan yang saya sayangi. Macam-macam ujian. Jadi bila saya terdengar tu, saya macam rasa dunia ni berubah. Program saya pun banyak cancel, training saya banyak tengah meletup-letup programnya, memang penuh orang. Tiba-tiba banyak yang cancel. Jadi saya terfikir sebenarnya apa yang terjadi sebaliknya. Bukan saya risaukan tu, saya fikir saya tak tahu apa yang jadi. Jadi saya mula fikir, rupanya akhirnya biasa saya bantu orang, segala puji bagi Allah,
Tapi musim COVID-19 ni saya rasa macam rezeki Allah mudahkan untuk saya. Saya rasa banyak orang yang rupanya tak ada rumah, tak ada tempat tinggal. Jadi saya teringat kisah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Waktu malam Sayyidina Umar Al-Khattab jalan. Sayyidina Umar Al-Khattab jalan waktu malam, tiba-tiba dia jumpa satu keluarga atas bukit susah. Bila Sayyidina Umar tengok keluarga tu, dia kata tak boleh jadi ni. Dia pun balik ambil guni, dia letak apa, barang-barang makanan banyak-banyak. Dia pun pergi. Sekali bila dia pergi, dia bawa nak pergi, Aslam kata biar saya angkat. Berat guni tu biar saya angkat. Sayyidina Umar Al-Khattab tanya, kamu nak angkat? Adakah kamu akan tanggung beban aku di akhirat nanti? Dulu-dulu pemimpin-pemimpin dan setiap orang yang ada rasa tanggungjawab atas orang lain, kata Sayyidina Umar Al-Khattab, kamu nak angkat, patut biarlah hamba yang angkat. Takkan Sayyidina Umar orang yang dah banyak penat kerja, takkan dia nak angkat. Apa kata Sayyidina Umar? Kamu nak tanggung beban saya di akhirat nanti? Apa yang kita lakukan dalam dunia bukan untuk menjawab persoalan dalam dunia, tapi apa yang kita lakukan di sini untuk menjawab persoalan di sana nanti, di akhirat. Sayyidina Umar kata, kamu nak tanggung beban saya di akhirat? Kamu nak angkat beban saya di akhirat? Sayyidina Umar angkat guni tu walaupun jauh sampai atas bukit tu. Sayyidina Umar sendiri radhiyallahu anhu telah masak untuk keluarga tadi. Bayangkan khalifah, bukan ketua kampung penghulu, bukan walaupun ketua kampung penghulu tu besar, ini besar lagi, bukan menteri besar, dia besar lagi pada menteri besar. Khalifah masa tu, khalifah tanpa sempadan, luas negara Islam ketika tu. Sayyidina Umar Al-Khattab telah kata, dia tolong masak untuk keluarga tu, hidupkan api sampai janggut telah berasak-rasak, mata telah jadi merah. Allahu Akbar. Sayyidina Umar Al-Khattab, orang Nabi kata, kalau ada Nabi selepas aku, Sayyidina Umar Al-Khattab paling layak. Nabi selepas aku, Sayyidina Umar paling layak. Maka apa Sayyidina Umar buat? Sayyidina Umar masak, kemudian dia hidang untuk keluarga tadi, dilayan-layan sampai anak-anak semua mula berlari-lari. Anak-anak kecil mula berlari-lari. Bila anak tadi main-main, makan seronok, Sayyidina Umar pun balik. Sayyidina Umar tanya Aslam, tuan tahu tak kenapa saya belum balik tadi? Melihat mereka, anak-anak tu menangis, membuat hati saya jadi pedih, luka. Tapi saat anak-anak ni berlari, mereka dapat makan dengan kenyang dan tidur dengan lena, itu menjadi kebahagiaan bagi hati Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kita orang beriman sepatutnya begitu, melihat manusia tanpa mengira bangsa agama. Melihat orang lapar, kita rasa sedih, susah hati. Melihat orang tak tidur lena, kita rasa sedih, tak boleh lena. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap pada kamu pemimpin dan kamu akan ditanya atas setiap apa yang kamu pimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap pada kamu pemimpin dan kamu akan ditanya atas setiap apa yang kamu pimpin. Maka apa jadi? Bila saya tengok tu, saya pun rasa kesian. Kita tengok orang, kita rasa kesian. Sekali bila adik saya dapat rumah, dapat tempat tinggal, saya rasa seronok, rasa bahagia. Itu tuan-puan sekalian, kita berdoa supaya apa yang kita buat ini dapat menunjukkan supaya kita dapat jadi orang Islam yang baik, hamba Allah yang baik, hamba Tuhan yang baik, dan kita menyayangi semua manusia dalam dunia. Kita nakkan kebaikan, rahmat buat semua manusia dalam dunia. Dia doakan saya, insya-Allah beberapa hari ni saya ada KL, lepas tu saya akan pergi Kuantan, Pahang, lepas tu mungkin pergi Kelantan, insya-Allah. Ada juga negeri lain, kat Kedah pun ada lagi. Kedah banyak rumah-rumah yang boleh tahan mereka susah. Jadi perlu pertolongan ramai orang. Rumah susah tak apa, tapi bila rumah dah bocor, tak boleh buat apa, air masuk, nyamuk dah tak terkira masuk rumah, tempat tu dah tak sesuai untuk tinggal zaman-zaman hari ni kan. Kita kena bantu mereka semua, kena bantu seramai mungkin orang-orang yang tak ada rumah, untuk kita bantu mereka dapat rumah. Setiap orang dalam dunia, ialah kita ini sebuah keluarga. Kita kena ada rasa kasih sayang dan membantu semua manusia dalam dunia. Masya Allah. Tentu tuan-puan, kalau sempit hidup, selalu amalkan doa Nabi SAW. Jaga solat, jaga agama. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz, doa kami semua. Frank Firdaus Lawau Ustaz 5 bintang. Alhamdulillah, Allah Ta'ala bagikan. Ayu, Ayim, Arman, Adam, Hairul, Mat Nasir, Masya Allah. Heni, Azrin, sama juga Khalifah Turki Usmaniyah, Sultan Abdul Hamid, Masya Allah. Muhammad Arifin, ada video tu, ada orang buat video kan, pasal cerita kat Turki dulu. Rashid Talib, Zaidah, Nat Rashid, Masya Allah. Jas Suhaila, Azlinda, Ali, Masya Allah.
Jadi tuan-puan baru ni 2 rumah, serentak dapat rumah. Dan ramai lagi yang perlukan begitu. Tentu kita kena usaha untuk bantu seramai mungkin orang dalam dunia. Dan kita sayang semua orang. Kita sayang semua orang dalam dunia. Kita doakan semua orang. Malam-malam kita doa hidayah. Malam doa semain tahajud, nangis. Dulu Maulana Ilyas rahmatullah alaih, dia menangis dekat satu masjid kat India, Nizamuddin. Dia nangis sepanjang malam. Sepanjang malam nangis doa, ya Allah hidayah, ya Allah. 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 Sepanjang malam nangis. Bila kita melihat manusia, kita rasa sayang. Kita nak manusia mendapat hidayah, dan kita nak manusia ni memahami, mengenal kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita berkhidmat pada mereka, dengan bantu seramai mungkin orang dalam dunia. Kalau setiap orang dalam dunia saling mencintai, menyayangi, maka kebaikan akan tersebar dalam dunia ni. Saling mencintai, menyayangi semua orang. Allah akan mudahkan rezeki kita. Allah akan mudahkan rezeki kita. Citra, saya di Indonesia Ustaz, tapi saya idolakan Ustaz. Kami keluarga biar dijauhkan daripada berbahaya. Amin. Citra daripada Indonesia. Nur Rashikin, saya juga menemui pintu kebaikan sebagaimana Ustaz temui sekarang. Masya Allah. Itu antara hikmahnya. Kalau kita fikir mati, hari kiamat, kita lebih banyak memberi. Memberi ni bukan sebab kaya. Ada